Dalam kitab Fathul Mu'in pada minggu yang lepas, kita sedang membicarakan berkenaan dengan salam ya, akhir sekali. Maka penulis ini mengatakan apabila kita melakukan salam, disunatkan kita niat memberikan salam kepada mereka-mereka di sebelah kanan kita. Maksudnya kalau kita melakukan salat jamaah dan imam misalnya ini di hadapan kita. Kalau imam di hadapan kita misalnya, di sebelah kanan kita ada makmum, sebelah kiri ada makmum. Jadi apabila imam habis daripada salamnya, salam ini yang kedua, maka kita juga memberikan salam. Jadi apabila kita memberikan salam yang pertama, disunatkan kita niat memberikan salam ini kepada imam. Ni kalau sekiranya kita berada di belakang imam, disunatkan kita memberikan salam kepada imam dan juga makmum di sebelah kanan kita. Dan apabila kita dan juga makmum sebelah belakang kita dengan salam yang pertama. Dan apabila kita melakukan salam yang kedua, kita niat makmum sebelah kiri. Kalau sekiranya kita di sebelah kanan imam, maka kita niat memberikan salam kepada imam pada salam yang kedua. Kalau kita berada di sebelah kiri imam, kita niat memberikan salam kepada imam pada salam ini yang pertama. Jadi penulis membicarakan tentang perkara ini. Di mana kita berada? Kalau kita ini imam, maka dalam salam yang pertama kita niat makmum yang sebelah kanan dan juga makmum sebelah belakang. Salam yang kiri kita niat pada makmum yang sebelah kiri. Dan maksud daripada niat memberi salam, manusia dan jin dan juga para malaikah. Ini adalah daripada sunnah untuk kita melakukannya apabila kita melakukan salam. Ustaz, kalau kita kat belakang imam directly, ya. Jadi yang pertama kita ingat pada yang sebelah kanan sama yang belakang kita. Yang belakang termasuk imam. Kita ada dua pilihan. Kalau sekiranya kita berada betul-betul belakang imam, kita boleh niat salam pertama untuk imam ataupun salam yang kedua. Tetapi penulis mengatakan lebih afdal salam yang pertama. Salam yang pertama kita niat kepada imam dan juga makmum di belakang kita dan kanan. Lepas tu salam yang kedua bagi makmum sebelah kiri. Nah, kita teruskan daripada sini insya-Allah. Surat 165. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita telah sampai muka surat 165 ya. Ayuh. Nah. Beberapa cabang. Sunnah, niat mengeluarkan diri dari solat. Yang 164 semua dah habis? Kita dah baca ya? Okey. Beberapa cabang. Sunnah, niat mengeluarkan diri dari solat pada salam yang pertama sebagai menyingkiri perselisihan dengan yang mewajibkannya. Maksudnya di sini adalah bila kita melakukan salam yang pertama, kita niat keluar daripada solat. Yakni sambil kita melakukan salam yang pertama, kita niat yang kita keluar daripada solat. Apa sebabnya? Sebab ada khilaf. Ada sebahagian dari ulama mewajibkannya. Yakni maksudnya niat al-khuruj minas salah, niat keluar daripada solat. Sebahagian yang mazhab, mereka menambahkan rukun niat keluar daripada solat. Yakni tak cukup dengan kita memberikan salam, tetapi kita memberikan salam dalam masa yang sama kita niat kita sekarang ini keluar daripada solat. Sebahagian ulama mengatakan ini adalah rukun. Cuba bayangkan. Tapi pendapat yang mu'tamad dalam mazhab kita ini tidak diwajibkan, tetapi disunatkan. Tiap-tiap kali bila kita ada khilaf ini ulama, disunatkan kita melakukan sedemikian. Apa sebabnya? Al-khuruj minal khilaf mustahab, kaedah. Keluar daripada khilaf adalah perkara yang digalakkan. Naam. Sunnah bersegera menyambung salam yang kedua. Ya, maksudnya setelah kita melakukan salam yang pertama, terus kita melakukan salam yang kedua. Kita tidak melambatkannya. Nah. Sunnah mulainya mengucapkan salam dalam keadaan muka menghadap. Ini adalah makna yang pertama. Dan dalam masa yang sama juga, bila kita melakukan salam, kita berterusan dalam salam kita. Kita salam dengan berterusan. Maksudnya assalamualaikum, yakni terus. Kita tidak macam assalam, lepas itu ini kita berhenti sekejap, alaikum. Maka caranya adalah kita mesti, ini dipanggil mudraj. Yakni dia mesti ada idraj. Idraj ini maksudnya dia seperti iqamah. Iqamah, ulama kita mengatakan disunatkan idraj dalam iqamah. Apa maksudnya? Maksudnya bila kita melakukan qamat, kita tak berbeza dengan azan. Azan kita lambatkan sikit. Betul ke tidak? Allahu akbar, kita berhenti. Tapi dalam iqamah kita terus Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ini maksud idraj. Yang ini maksudnya dia berterusan. Yang ini salam juga ini sama. Dia mesti yang ini berterusan. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi dia terus. Naam. Sunnah mulainya mengucapkan salam dalam keadaan muka menghadap kiblat.
dan mengakhirinya dalam keadaan berpaling yang sempurna. Ini seperti mana yang kita mengatakan minggu lepas ya. Jadi cara kita memberikan salam, Assalamualaikum. Muka kita masih menghadap kiblat. Jadi kita nak kena maintain yang ni, muka yang ni mesti muka yang ni ke depan. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi kita muka kita memandang yang ni sebelah kanan sana. Orang di belakang boleh lihat pipi kita. Ini yang sempurna. Cara kita iltifat, yang ni kita memalingkan muka. Selepas itu kita salam yang sebelah kanan seperti itu. Naam. Sunnah bagi makmum mulai salam sesudah imamnya 2 kali. Ini biasa ada kesilapan. Yang ni ada makmum, imam yang ni bawa Assalamualaikum, dia terus Assalamualaikum. Sunnahnya adalah apabila imam habis sampai salam yang kedua, bukan salam yang pertama. Walaupun sah salat ni, kalau imam Assalamualaikum warahmatullahi, makmum terus Assalamualaikum, sah salatnya. Tetapi di sini kita membicarakan tentang sunnah. Jadi bilakah kita mulakan salam yang pertama? Apabila imam habis sampai salam yang kedua, yakni sepenuhnya. Imam mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita salam, baru kita melakukan salam yang pertama. Sama juga bila kita masbuk, kita nak naik pada rakaat yang seterusnya, kita tunggu setelah imam habis salam yang kedua. Bukan yakni imam baru salam yang pertama, yang ni kita bangun. Walaupun dalam masjid-masjid kita, wallahu alam, ramai jemaah yang tidak melakukan sedemikian. Nah, jadi kita nak kena faham perkara ini. Rukun yang ke-14, iaitu tertib dalam melaksanakan rukun-rukunnya seperti yang telah tersebut di atas. Jadi yang ini adalah rukun yang ke-14, iaitu akhir sekali dia adalah berkenaan dengan tertib. Tertib ini maksudnya di sini adalah kita mesti ikut tertib solat. Yang ini setelah qiyam, rukuk, setelah rukuk i'tidal, lepas i'tidal sujud. Begitu juga dengan rukun qauli. Selepas ini baca Fatihah dan selepas itu kita rukuk dan sebagainya. Maka rukun qauli kita ada tertib, rukun fi'li pun kita ada tertib. Ini yang kita maksudkan. Kita mesti ikut kepada tertib salat. Kalau sekiranya kita bercanggah dengan tertib, maka tidak sah rukun yang kita melakukannya. Jadi penulis akan membahaskan perkara ini dengan terperinci. Bila dengan sengaja melanggar ketertiban rukun solat yang berupa perbuatan, misalnya sujud sebelum rukuknya, maka batallah solatnya. Jadi dia mulakan dengan rukun fi'li. Dia mulakan dengan rukun yang ni fi'li. Dia mengatakan berupa perubatan. Yang ni perbuatan. Maksudnya di sini adalah rukun fi'li. Jadi dia mengatakan kalau sekiranya seorang sengaja melanggar tertib. Dia sengaja yang ni melanggar tertib. Dia memberikan misal, dia melakukan sujud sebelum rukuk. Yang ni misalan dia daripada qiyam, terus dia sujud misalan. Dia melakukan dengan sengaja. Dia sengaja tidak mau melakukan rukuk. Batal salatnya. Ini kalau dia sengaja melakukan sedemikian, batal yakni salatnya. Berbeza kalau sekiranya dia terlupa. Nanti kita akan membicarakan perkara tersebut. Tetapi kalau rukun berbentuk ucapan, maka tidak mengapalah kecuali salam. Berbeza dengan rukun dengan yakni rukun yakni qauli, yakni misalan. Rukun qauli yakni seperti suratul Fatihah. Maka dia membaca suratul Fatihah misalan dalam tasyahud. Ataupun dia membaca tasyahud ini dalam qiyam. Apa jadi ini kepada solatnya? Solatnya tidak batal. Solatnya tidak batal. Sekarang ini apa dia buat? Dia memindahkan rukun qauli. Maka memindahkan rukun qauli tidak membatalkan salat, tetapi disunatkan sujud sahwi. Disunatkan kita melakukan sujud sahwi. Kecuali dia mengatakan salam. Kenapa? Satu orang kalau dia salam pada salah tempat, sebab salam ini maksudnya apa? Dia nak habiskan solatnya. Maka ini membatalkan solatnya. Kalau sekiranya dia salam belum yakni sampai kepada masanya. Kalau dia melakukan salam belum yakni pada rakaat kedua kita tak sengaja terbit salam. Tak, itu kalau tak sengaja dimaafkan. Di sini dia kalau sengaja misalan. Dia kalau sengaja dia mendatangkan salam sebelum ini salam ini misalan. Sebelum dia baca tasyahud misalan dia salam. Maka ini kalau dia melakukan dengan sengaja membatalkan solatnya. Jadi yang ini untuk sengaja atau tak sengaja. Ya, kalau tak sengaja insya-Allah akan datang. Kalau tak sengaja kita mengatakan dia boleh teruskan ini solatnya. Dia boleh teruskan solatnya, disunatkan sujud sahwi. Nanti dia akan sebut.
Urutan di antara kesunahan-kesunahan seperti surah sesudah Al-Fatihah dan doa sesudah tasyahud berserta salawatnya adalah syarat perbuatan-perbuatan itu menjadi kesunahan solat. Okey, ini kita nak kena concentrate sikit ya. Sekarang ini penulis ini mengatakan, sekarang dia membicarakan tentang sunat solat pula. Kita dalam solat kita ada tiga perkara. Pertama sekali kita ada rukun. Perkara yang kedua kita ada sunat ab'ad. Perkara yang ketiga kita ada sunat hayat. Berkenaan dengan sunnah ini, kita mesti ikut kepada tertibnya untuk kita mendapatkan pahala kesunahannya. Pahala kesunahannya. Apa maksudnya? Sekarang misalan saya melakukan salat, sebelum saya baca Fatihah, saya baca surah. Sebelum saya baca Fatihah, saya baca surah. Sekarang apa jadi? Apa jadi kepada solat saya? Kita mengatakan solat tetap sah. Betul ke tidak? Kita sekarang bercanggah tertib sekarang. Sepatutnya kita baca Fatihah dahulu, lepas itu baru kita baca surah. Dan surah hukumnya sunat hayat. Betul ke tidak? Tidak disunatkan kita sujud sahwi. Kalau kita tidak baca surah. Tetapi masalahnya bila saya mendatangkan surah dahulu dan saya membaca Fatihah kemudian, apa yang akan berlaku di sini adalah saya tidak mendapatkan pahala sunnah membaca surah tadi dalam solat. Apa sebabnya? Sebab saya telah bercanggah tertib. Maka untuk saya mendapatkan pahala kesunahan dalam melaksanakan sunnah dalam solat, maka perlu saya ikut kepada tertib. Ini yang penulis ini mengatakan. Boleh faham insya-Allah ya? Jadi kalau sekiranya kita mendatangkan perkara yang disunatkan dan kita bercanggah kepada tertib, kita tidak mendapat pahala kesunahan. Sama juga dengan satu orang sebelum daripada tasyahud dia doa. Sebelum daripada tasyahud dia mendatangkan doa. Dia mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Sebelum daripada tasyahud, ini kita mengatakan dia tidak mendapatkan pahala kesunahannya. Apa sebabnya? Sebab dia bercanggah ini dengan tertib. Maka untuk kita mendapatkan pahala kesunahan, wajib kita meraihkan tertib dalam mendatangkan sunnah tersebut di dalam solat. Jadi sekali lagi ya, kita lihat apa dia mengatakan di sini. Urutan di antara kesunahan seperti surah sesudah baca Fatihah dan doa sesudah tasyahud beserta selawatnya adalah syarat perbuatan itu menjadi kesunahan salat. Boleh faham insya-Allah ya? Adalah syarat kita mendapatkan pahala kesunahan salat. Maksudnya bila kita bercanggah dengan tertib, kita tidak mendapatkan pahala kesunahan salat. Nah, teruskan. Apabila selain makmum kerana lupa melanggar ketertiban dengan meninggalkan sebuah rukun seperti sujud sebelum rukuk atau sesudah rukuk, tetapi belum membaca Al-Fatihah, maka perbuatannya dianggap tanpa guna sampai dengan dia menambal yang tertinggalkan itu. Sekarang penulis membicarakan tentang seorang meninggalkan rukun dengan tidak sengaja. Jadi dia mulakan dengan membicarakan kalau sekiranya seseorang itu meninggalkannya dengan sengaja. Betul ke tidak? Kalau dia meninggalkan dengan sengaja, batal solatnya. Hatta rukun kauli. Kalau rukun kauli, kalau dia sengaja melakukan salam, batal solatnya. Tetapi berkenaan dengan selain salam, sebab rukun kauli semua sekali kita ada. Berapa yang rukun kauli? Semua sekali kita ada 5. Betul tak? Pertama sekali takbiratul ihram. Kedua adalah Fatihah. Selepas itu kita ada tasyahud akhir. Selawat atas Nabi SAW pada tasyahud akhir. Dan akhir sekali kita ada salam. Kalau sekiranya dia sengaja mendatangkan salam, batal salatnya. Tetapi selain daripada salam, salatnya tidak batal. Ini semua adalah kalau sekiranya dia sengaja. Tapi kalau sekiranya dia tidak sengaja, ini seperti mana dia mengatakan sekarang ini. Kita lihat ini apa dia mengatakan. Dia mengatakan apabila selain makmum kerana lupa, selain makmum. Kenapa dia mengatakan selain makmum? Sebab nanti insya-Allah dia akan khususkan masalah makmum. Makmum ini hukumnya berbeza. Sekarang dia mengatakan selain makmum. Jadi apakah yang dimaksudkan selain makmum? Maksudnya sama ada satu orang itu imam ataupun dia solat munfarid. Sama ada dia imam ataupun dia munfarid. Bukan makmum. Di sini dia tidak membicarakan tentang masalah makmum. Sebab makmum ada hukum yang khusus. Maka dia mengatakan bagi selain makmum, apabila selain makmum lupa melanggar ketertiban. Maksudnya dia tidak ikut tertib, tapi ini dia terlupa, bukan sengaja. Dia terlupa. Dengan meninggalkan sebuah rukun, seperti sujud sebelum rukuk. Maksudnya dia daripada qiyam terus ini dia sujud dan dia tidak melakukan
dia tidak melakukan rukuk. Apa sebabnya? Sebab ini dia terlupa. Ataupun sudah rukuk tetapi belum baca Fatihah. Maksudnya dia dah rukuk, lepas itu dia teringat tadi bila dia qiyam, dia belum lagi membaca Fatihah. Maka dia mengatakan, maka perbuatannya dianggap tanpa guna sampai dia menambal yang tertinggal itu. Sekarang macam mana? Apa maksudnya di sini? Misalan, kita balik kepada misal yang pertama tadi. Dia mengatakan seorang ini dia melakukan salat, dia terus melakukan sujud tanpa rukuk. Yakni bila dia dalam keadaan sujud, dia teringat yang dia tidak melakukan rukuk sebab dia terlupa tadi. Maka dalam keadaan seperti ini diwajibkan dia kembali kepada rukuk. Betul ke tidak? Dia nak kena bangun, selepas itu dia nak kena rukuk sebab dia tertinggal yang rukun ini. Adakah diwajibkan dia melakukan sujud lagi sekali? Memandangkan tadi dia sudah melakukan sujud. Ini yang dimaksudkan. Perkara yang dilaksanakan itu tidak berguna lagi. Yakni maksudnya diwajibkan dia melakukan sekali lagi sebab itu tidak sah. Sebab dia telah melanggar tertib, maka perbuatannya tidak sah, maka diwajibkan dia mendatangkannya. Boleh faham insya-Allah ya? Misalnya Ustaz, macam dia daripada Fatihah terus dia tak rukuk, terus dia sujud. Dia dah sujud, dia duduk antara sujud, dia sujud lagi. Ya. Time sujud dia teringat dia Sujud yang kedua. Sujud yang kedua. Dia teringat. Dia teringat dia tak rukuk. Terus dia nak kena qiyam, tu rukuk balik. Ya. Selepas itu dia nak kena buat semua lagi sekali. Yang ni maksudnya dia nak kena qiyam. Selepas itu dia rukuk. Jadi qiyam ini wajib Ini juga kita telah bahaskan tak sahabat saya pada kali yang lepas. Dia bukan maksudnya dia bangun terus rukuk. Dia nak kena bangun, dia nak kena diri dulu. Baru dia rukuk. Lepas itu dia i'tidal, lepas itu dia mendatangkan sujud yang pertama sekali lagi. Duduk di antara sujud sekali lagi, sujud yang kedua sekali lagi. Yang tadi yang dia melakukan itu semua tak kira. Ini yang penulis maksudkan. Maksudnya dia tidak kira. Dalam bahasa Arab kita panggil larun. Yang ini dia tidak dikirakan. Jadi dia mengatakan, ayo sampai sana tadi. Okey, teruskan. Kemudian, jika ia telah ingat sebelum sampai rukun serupa tertinggal pada rakaat berikutnya, hendaklah menambalkannya. Kalau tidak ingat, maka akan kami terangkan di belakang. Nah, sekarang ini dia mengatakan, selagi mana kita tak sampai kepada rukun yang sama, pada rakaat seterusnya diwajibkan kita kembali kepada rukun yang ditinggalkan. Sekarang misalan, kita balik kepada misalan yang sama tadi. Tadi kita mengatakan dia daripada qiyam terus sujud. Yang ni dia terlupa nak melakukan rukuk. Jadi dia sujud yang pertama. Lepas tu dia duduk di antara dua sujud. Lepas tu dia sujud yang kedua. Lepas tu dia naik pada rakaat yang kedua. Bila dia naik pada rakaat yang kedua, dia tengah baca Fatihah misalan, dia teringat tadi rakaat yang pertama dia tidak melakukan rukuk. Sekarang dia belum lagi sampai kepada rukun yang sama. Apa maksudnya? Dia belum lagi sampai kepada rukuk. Nampak tak? Sebab sekarang dia meninggalkan, apa yang dia meninggalkan? Dia meninggalkan rukuk. Jadi selagi mana dia tidak sampai kepada rukuk rakaat yang seterusnya, maka diwajibkan ke atas, apabila dia ingat, diwajibkan yakni dia terus ini kembali kepada rukuk. Sekarang ini dia terus ini kembali kepada rukuk pada rakaat yang pertama. Nampak tak? Jadi dia tinggalkan Fatihahnya. Misalnya kalau dia sedang baca Fatihah misalnya rakaat yang kedua, dia teringat rakaat yang pertama dia meninggalkan rukuk. Maka diwajibkan ke atasnya meninggalkan Fatihahnya dan terus yakni melakukan rukuk. Daripada qiyam, dia tinggalkan Fatihahnya, terus yakni dia melakukan rukuk. Dan ini adalah rakaat yang pertama, bukan rakaat yang kedua. Ini adalah rukuk bagi rakaat yang pertama. Maka sujud yang dia melakukan semua ini tak pakai. Dia nak kena buat semua sekali dan naik pada rakaat yang kedua. Berbeza kalau sekiranya dia misalan dia tinggalkan rukuk pada rakaat yang pertama. Selepas itu dia sujud yang pertama, duduk di antara dua sujud yang kedua, qiyam, lepas itu baca Fatihah, baca surah. Selepas itu ini dia rukuk. Apabila dia tengah rukuk, dia teringat tadi tertinggal ini rukuk ini pada rakaat yang pertama. Maka sekarang dia tidak boleh kembali kepada rakaat yang pertama. Sebab dia sudah sampai kepada rukun yang sama. Ini yang kita maksudkan. Dia telah sampai kepada rukun yang sama. Maka tidak dibolehkan dia kembali ini kepada rukun yang tertinggal. Tapi sekarang apa dia kena buat? Sekarang rakaat yang pertama semua tak pakai. Jadi sekarang automatik dia dari rakaat yang ini dia sedang berada pada rakaat yang pertama. Jadi diwajibkan dia tambah rakaat. Betul ke tidak? Diwajibkan dia tambah yang ni rakaat. Yang ni maksudnya dia solat yang 5 rakaat ni. Betul ke tidak? Apa sebabnya? Sebab rakaat pertama sudah tidak sah. Bermakna lepas dia yang dia teringat time dia rukuk, itu jadi rakaat yang pertama. Ya.
dia nak tambah tu di akhir rakaat ke lepas tu dia Tambah macam mana? tambah. Dia macam Bukan, sekarang dia sudah pada rakaat yang pertama. Rakaat yang pertama tadi dah tak pakai. Oh, jadi dia buat macam biasa lah. Dia buat macam biasa. Jadi pada hakikatnya dia solat 5 rakaat. Dia solat 5 rakaat. Sebab rakaat yang pertama itu tidak pakai. Jadi bila dia tidak pakai, sekarang dia automatik rakaat yang pertama balik. Tu buat balik. Jadi dia solat seperti biasa. Yang ni rakaat yang pertama, rakaat kedua sampai rakaat keempat. Boleh insya-Allah ya. Jadi kita lihat tadi apa dia mengatakan. Kemudian jika ia telah ingat sebelum sampai rukun serupa tertinggal pada rakaat berikutnya, hendaklah menambalkannya. Yani ini masalah kalau sekiranya dia belum lagi sampai kepada rukun itu, maka dia nak kena tampalkan. Tampalkan ni maksudnya dia nak kena kembali kepada rukun itu. Kalau dia tidak ingat, maka akan terangkan di belakang. Maksudnya nanti selepas ini penulis akan menerangkan. Kalau sekiranya satu orang itu dia meninggalkan rukun tapi dia tak ingat rukun apa yang dia tinggalkan. Inilah kata masalah. Ini agak pening sikit. Nanti dia akan membicarakan tentang masalah ini. Ada tak orang misalnya dia solat, lepas itu dia tertinggal rukun tapi dia terlupa rukun apa yang telah tinggalkan. Sama ada sujud ke, sama ada rukuk ke. Ini susah sikit. Ini nanti dia akan sebut. Ayo. Atau apabila selain makmum merasa ragu atas suatu rukun sudahkah dilakukan atau belum, seperti dalam rukuk ragu apakah sudah membaca Al-Fatihah, atau dalam sujud apakah sudah rukuk atau iktidal, maka wajib baginya mengerjakan lagi dengan segera jika keraguan tersebut terjadi sebelum sampai pada rukun yang sama dengan yang diragukan pada rakaat berikutnya. Ini adalah perkara yang sama, cuma masalah di sini adalah dia syak. Dia mengatakan kepada dirinya, misalnya, adakah aku dah buat ke belum buat? Misalnya satu orang dia sujud, lepas itu dia syak. Tadi ada buat rukuk ke tidak? Dia beza dengan misal tadi. Misal tadi dia terlupa tapi dia ingat balik. Dia ingat, dia mengatakan aku belum lagi melakukan rukuk. Tapi sekarang kalau dia syak bagaimana? Maka hukumnya sama. Diwajibkan dia kembali kepada rukun tersebut. Sebab kalau satu orang itu syak, asalnya dia tidak melakukan. Betul ke tidak? Kalau dia syak, ini maksudnya asalnya dia tidak melakukan. Kalau kita syak, sama ada kita dah rukuk ke belum rukuk? Apa jawapannya? Kita belum rukuk. Wajib ini kita mengambil apa? Belum rukuk. Sebab asalnya kita tidak melakukan rukuk. Betul ke tidak? Jadi bila kita ada syak, kita nak balik kepada asal. Ayo. Jika orang lupa atau ragu, tidak ingat kembali hingga sampai pada rukun yang sama pada rakaat berikutnya, maka lepaslah akibat hukum kelupaannya itu dan semua perbuatan solat dari yang ia lupa atau ragukan sampai pada rukun yang sama pada rakaat berikutnya dianggap sebagai tidak berguna. Nah, kalau sekiranya dia mengatakan orang yang lupa ataupun orang yang syak dan sebagainya, dia dia syak ataupun dia terlupa, yang dia ada meninggalkan yang ini satu rukun. Kalau dia sampai yang ini kepada rukun seterusnya, misalnya yang ini dia syak, sama ada tadi pada rakaat yang pertama saya ada buat rukuk ke tidak ada rukuk. Tapi sekarang dia sudah sampai kepada rukuk. Dia sudah sampai kepada rukuk. Maka sekarang kita mengatakan rakaat yang pertama itu dia tak sah. Nampak tak? Kenapa kita mengatakan tidak sah? Sebab dia sudah sampai kepada rukun seperti ini. Nampak tak? Sama ada kita mengatakan dia terlupa ataupun dia syak. Dia syak berkenaan dengan rukun rukuk misalnya. Dan dia sudah melakukan rukuk pada rakaat yang kedua. Dia syak sama ada rukuk pada rakaat pertama dia sudah melakukan ke tidak. Tapi apabila dia teringat misalnya pada rakaat yang kedua dan pada rukun yang sama, maka di sini kita mengatakan dia tidak boleh kembali kepada rakaat ini yang pertama tadi. Maka diwajibkan dia teruskan solatnya dan dia kena tambah rakaat. Boleh insya-Allah? Boleh faham ya? Boleh. Jadi ini example is the same. Sama. Cuma penulis membezakan di antara satu orang syak dengan lupa. Satu orang syak dengan lupa. Nah. Semuanya ini bila orang yang solat itu mengerti tentang apa yang ia tinggalkan dan di mana tempatnya. Ini yang senang sikit. Yang ini maksudnya dia tahu rukun apa dia tinggalkan dan pada rakaat mana ditinggalkan. Yang ini misalnya satu orang itu dia syak pada rakaat yang pertama pada rukuk. Adakah tadi dia melakukan rukuk pada rakaat yang pertama ataupun tidak? Ini senang sikit. Sebab apa? Sebab dia tahu rukuk
rakaat yang pertama. Ini yang penulis yang dimaksudkan di sini tentang apa yang ditinggalkan dan di mana tempatnya. Di mana tempatnya maksudnya pada rakaat mana? Dia meninggalkan misalan sujud pada rakaat yang ketiga ataupun rukuk pada rakaat yang kedua. Jadi dia tahu tempatnya. Jadi bila kita tahu tempatnya, kita tahu sama ada kita nak kembali kepada rukun ataupun tidak. Betul ke tidak? Selagi mana kita tak sampai kepada rukun yang sama pada rakaat yang berikutnya. Tapi kalau sekiranya kita telah sampai kepada rukun yang sama, maka kita wajib tambah satu rakaat. Satu orang misalan dia pada rakaat yang keempat, dia teringat yang rakaat yang pertama misalan dia meninggalkan sujud. Maka sekarang dia tidak boleh kembali pada rakaat yang pertama. Maka dia nak kena bangun tambah lagi satu rakaat. Sebab rakaat pertama sudah tidak sah. Ini kalau kita mengatakan dia tahu rukun apa dia tinggalkan dan dia tahu pada rakaat mana dia meninggalkan. Naam. Apabila tidak tahu rukun apa yang ia tinggalkan. Ini agak susah sikit ya. Sekarang satu orang dia melakukan salat dan dia tak tahu rukun apa dia telah meninggalkan. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah ini? Dia tak tahu. Dia tahu dia ada meninggalkan rukun tapi dia terlupa rukun apa yang dia telah meninggalkan. Naam. Tetapi ia berkemungkinan besar bahawa niat atau takbir atau ihram, maka solatnya batal. Kalau sekiranya dia syak sama ada ataupun dia terlupa misalan, ada kemungkinan dia mengatakan niat ataupun takbiratul ihram, di sini batal solatnya. Niat dengan takbiratul ihram ini berbeza dengan rukun yang lain. Satu orang kalau syak sama ada tadi dia ada melakukan takbir yang pertama, takbiratul ihram ataupun tidak sah solatnya. Ataupun dia syak sama ada saya ada niat ke tidak ada niat tadi. Ini khalas kita mengatakan tidak sah ini solatnya. Atau niat zuhur ke asal. Ya. Sebab dalam niat kita ada 3 perkara yang wajib. Kita mesti ada fardhiyah, kita mesti ada ta'yin, kita mesti ada lagi satu qasad. Betul ke tidak? Ini adalah rukun bagi niat. Kalau sekiranya dia syak ini sama ada niat ke tak ada niat. Ataupun dia tiba-tiba solat dia mengatakan solat apa yang aku buat ni sekarang. Ini masalah ya. Ini kita mengatakan solat lagi sekali. Solat lagi sekali. Sebab syak ini dalam masalah niat dengan takbir 2 perkara. Ini membatalkan solat. Tapi kalau dia selain daripada 2 perkara ini, maka kita mengatakan solatnya ini tidak batal. Akan tetapi yang ini dia boleh membayar 1 rakaat. Nah, ini akan disebutkan oleh penulis. Di sini tidak ada syarat harus telah lama berselang atau telah terselingi rukun yang lain. Yang ni maksudnya di sini adalah walaupun satu orang misalan dia dah tinggalkan rukun ini misalan pada rakaat yang pertama misalan, dia sekarang pada rakaat yang keempat. Selepas rakaat kedua, rakaat ketiga, baru yang ni misalan dia teringat yang dia telah meninggalkan yang ni pada rakaat yang pertama. Ini adalah masa yang panjang kan? Ini adalah selepas beberapa rakaat, maka tidak ada masalah. Dia tetap ini boleh meneruskan solatnya. Kalau satu orang itu dia syak misalan pada rakaat yang pertama dia ada meninggalkan rukun, tapi dia tak tahu rukun apa. Tapi dia tahu dia bukan niat, bukan takbiratul ihram. Ada kemungkinan dia meninggalkan misalan rukuk. Ada kemungkinan dia meninggalkan Fatihah, ada kemungkinan dia meninggalkan sujud. Tapi sekarang dia pada rakaat yang ketiga misalan. Ini senang saja. Apa kita mengatakan pada dia? Rakaat pertama semua tak pakai. Betul ke tidak? Sekarang dia nak kena tambah 1 rakaat. Ayuh. Atau berkemungkinan besar bahawa yang ditinggal itu salam, supaya mengucapkannya dan kendati pun telah lama berselang atas dasar berbagai wajah. Kalau sekiranya dia syak sama ada dia dah salam ke belum salam. Ini situasi ni. Penulis membicarakan masalah salam. Satu orang ini misalan dia sedang misalan baca zikir. Allahumma antas salam minkas salam, dia baca subhanallah subhanallah subhanallah. Selepas itu dia ragu, tadi aku ada salam ke tidak? Apa dia kena buat? Dia kena masuk balik solat. Dia masuk ini balik solat dan selepas itu ini dia melakukan salam. Dia masuk ini balik solat. Ya. Dengan syarat dia masih berada dalam tempat solat. Yakni badan dia masih menghadap ini kepada kiblat, maka dia boleh kembali ini kepada solat dan dia boleh melakukan salam. Kalau sekiranya dia yakin misalan dia tadi tak salam, maka sekarang kita mengatakan maka sekarang ini wajib dia masuk ini kepada solat. Kalau dia yakin yang tadi dia tidak melakukan, terus masuk salam terus. Dia masuk, dia niat ini masuk kepada solat dan selepas itu dia memberi salam. Dia memberi salam. Tapi dengan syarat dia belum lagi melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat. Ini kita memberikan misal kalau sekiranya dia berada di tempat duduk ni misalan, dia masih menghadap kiblat dan dia belum lagi berbual misalan. Jadi dia boleh masuk kembali kepada solat dan dia melakukan salam walaupun masanya lama misalan. Yang ini selepas dia
dia dah baca misalan dah baca Allahumma anta salam, dia dah baca tasbih, dah berdoa kepada Allah, dah baca Fatihah, dan lepas tu dia duduk misalan, dia termenung sekejap misalan. Selepas itu baru dia teringat, tadi aku belum ini melakukan salam. Penulis ini mengatakan dia boleh masuk ini ke dalam solat dan dia hanya melakukan salam. Dia hanya melakukan salam dan dia mengatakan ini berdasarkan beberapa wajah. Ini lagi satu istilah dalam ilmu fiqh. Apakah yang dimaksudkan dengan beberapa wajah? Kalau kita ada perkataan wajah dalam ilmu fiqh, maksudnya ada khilaf di antara ashab. Ada khilaf di antara ashab Syafi'i. Masalah ini ada khilaf. Ada sebahagian ashab mengatakan dia dah tak boleh lagi masuk. Kalau sekiranya waktunya panjang, maka dia nak kena solat lagi sekali. Tetapi pendapat yang dipilih adalah dia boleh masuk kembali kepada salat. Jadi maksudnya di sini masalah ada khilaf. Ada khilaf. Tapi khilaf bukan pendapat Syafi'i. Bukan pendapat Imam Syafi'i. Siapa yang ni khilaf di antara siapa? Antara ashab. Ashab adalah mereka-mereka yang datang selepas wafatnya Imam Syafi'i. Yakni mereka tidak berjumpa kepada Imam Syafi'i. Mereka ibarat ini sebagai apa? Tabi'in. Mereka ibarat sebagai tabi'in. Jadi maksudnya tabi'in adalah orang yang tak jumpa Nabi SAW, tetapi jumpa dengan sahabat. Jadi kita dalam ilmu fiqh kita mengatakan ada orang dia tak jumpa pada Imam Syafi'i. Maksudnya dia tak belajar dengan Imam Syafi'i, tetapi dia belajar dengan anak murid Imam Syafi'i. Dia belajar dengan anak murid Al-Imam Syafi'i. Naam. Atau itu selain niat takbiratul ihram dan Nanti afwan saya sekejap Okey. Naam, teruskan. Atau itu selain niat takbiratul ihram dan salam supaya mengambil yang lebih berhati-hati dan menghukumi solatnya sebagai yang sah dari apa yang sedang ia lakukan itu. Dia mengatakan, penulis ini mengatakan di sini, kalau sekiranya seseorang itu berada dalam keadaan syak ataupun dia terlupa salah satu daripada dua rukun. Misalnya adalah begini. Dia setelah dia melakukan sujud, selepas dia naik pada rakaat yang kedua misalan, dia teringat yang tadi dia tidak melakukan sujud. Tapi dia tak tahu sama ada kedua-dua sujud dia tidak melakukan ataupun salah satu daripada sujud dia melakukan. Maka sekarang apa yang sepatutnya dia melakukan adalah dia mengambil seolah-olah dia tidak melakukan kedua-duanya. Sebab itu lebih selamat. Betul ke tidak? Sebab ada kemungkinan dia meninggalkan kedua-duanya. Ada kemungkinan dia meninggalkan satu. Jadi to play safe, dia melakukan kedua-duanya. Ada kadang sujud sekali terus bangun balik. Ya. Dia pernah buat. Kadang-kadang ini boleh berlaku. Satu orang ini misalnya dia sujud satu kali, selepas itu ini dia naik pada rakaat yang kedua. Tapi kadang-kadang ada orang buat seperti itu, dia pun terlupa sama ada dia ada sujud ke tak ada sujud. Dia ada sujud tak sujud. Ini biasa kalau satu orang ni betul-betul misalnya dia tengah ada masalah ke ataupun dia tengah dalam keadaan macam apa, tak tentu arah misalnya. Kalau kita dah habis solat baru kita ditegur, tak solat kita tak sah, Ustaz. Ini soalan yang baik. Sekarang misalan satu orang dia melakukan solat, selepas ini dia habis ini daripada solat, datang satu orang Kau tadi sujud sekali ke? mengatakan misalan kita tidak melakukan rukun ini, kita boleh terus masuk kembali kepada solat. Ya ni, dan seperti mana tadi kita lihat dia rukun yang pada rakaat yang keberapa. Kalau sekiranya dia mengatakan misalan pada rakaat yang akhir tadi kita tidak melakukan sujud ini misalan, maka kita kembali kepada solat. Kita kembali ini kepada, kita niat sama juga, kita niat ini kembali kepada solat dan kita melakukan rukun sujud tadi. Sebab ini dia pada rakaat yang sama. Melainkan kalau orang ini dia mengatakan kepada kita dan kita percaya apa dia mengatakan. Dia mengatakan rakaat pertama tadi awak tak melakukan sujud ini misalnya. Maka sekarang ini bila kita balik kepada salat, kita nak tambah satu rakaat. Kita tak boleh balik kepada rakaat yang pertama. Betul kita nak? Rakaat pertama tu dah benar. Yes, rakaat pertama. Tetapi kalau sekiranya kita dah jalan dengan dia misalnya kat luar masjid, dia mengatakan tadi kalau dia mengatakan tadi kita meninggalkan rukuk dan sebagainya, maka khalas yang ni kita nak solat lagi sekali. Itu pun kalau kita boleh percaya orang tu atau tidak. Ya, betul. Ini lagi satu perkara. Kalau ini orang yang kita boleh percaya dan dia memahami hukum akam fikih. Dia memahami.
kita boleh kita mengatakan baru kita percaya. Nah, lalu meneruskan solatnya sesudah itu, iaitu menambal kekurangan tersebut. nah, yang ni setelah dia melakukan sujud tadi, yang tadi kita mengatakan salah satu daripada dua rukun, dia melakukan kedua-duanya. Maka dia meneruskan solatnya. Sebab dia sudah menampalkan kekurangan tadi. Sudah kembali kepada rukun tadi. Memang Ada masalah tadi video. Apa dia? Dah okey. Kenapa? Ada lagi. Okey. Memang kalau yang tertinggal itu perbuatan yang tiada persamaannya pada rakaat berikutnya, misalnya sujud tilawah, maka tidak bisa ditambal. Nah, sekarang satu orang ini misalan dia tidak melakukan sujud pada rakaat yang pertama. Misalan sujud yang kedua. Jadi selepas itu dia naik rakaat yang kedua. Dia baca Fatihah, lepas tu dia baca surah, selepas itu dia nak melakukan sujud tilawah. Sekali dia teringat. Tadi dia tak melakukan sujud yang kedua. Jadi bila dia melakukan sujud tilawah, dia niat sujud tilawah ini bagi sujud yang kedua tadi. Ini tidak sah. Apa sebabnya? Sebab ini sujud tilawah dia tidak sama. Sebab sujud tilawah hukumnya adalah sunnah, manakala sujud adalah rukun. Nah, Makmum yang mengetahui atau ragu sebelum rukuk sementara imamnya selesai rukuk bahawa ia belum membaca Al-Fatihah, maka membaca dahulu lalu segera mengejar solat imamnya. sekarang penulis membicarakan tentang hukum makmum pula. Tadi dia mengatakan selain makmum. Sekarang dia membicarakan tentang bagaimana pula dengan makmum. Maka misal yang pertama, makmum lupa nak baca Fatihah. Sekarang makmum solat belakang imam, imam melakukan rukuk dan dia belum lagi melakukan rukuk, dia teringat dia belum lagi baca Fatihah. Maka sekarang kita mengatakan wajib dia baca Fatihah. Wajib ini dia membaca Fatihah dan selepas tu dia kena kejar imam. Ayuh. Kalau kedua-duanya sudah rukuk, maka tidak usah berdiri lagi untuk membaca Fatihah. Kalau sekiranya maksudnya dia sudah melakukan rukuk bersama imam, maka dia dah tak boleh kembali melakukan baca Fatihah lagi. Kalau sekiranya semasa dia rukuk dia teringat tadi saya tak baca Fatihah, tidak dibolehkan dia kembali kepada qiyam. Maka wajib dia ikut kepada imam meneruskan solatnya. Tetapi cukup mengikuti solat imamnya. Kemudian setelah imam salam, ia menambah satu rakaat lagi. Boleh faham insya-Allah? Jadi rakaat yang pertama semua tidak sah. Jadi bila imam salam dia kena tambah satu rakaat. Ini kadang-kadang ada jemaah kita buat. Biasanya ada orang yang tak faham kan. Ada orang misalnya kita solat sama-sama dengan dia. Lepas itu kita terlupa baca Fatihah misalnya. Kita solat makmum, kita baca Fatihah. Jadi bila orang semua salam kita naik. Kadang-kadang menjadi kemusykilan kan. Ada orang mengatakan, kenapa dia solat ini 5 rakaat? Betul tak? Jadi banyak orang tak faham kadang-kadang. Nanti lepas solat nanti dia akan tanya, kenapa awak solat gini. Solat awak tak sah dan sebagainya. Jadi kita kadang-kadang pun nak terangkan kepada orang. Tadi masalahnya kita tak baca Fatihah misalnya. Itu sebab ini saya naik ini pada rakaat kedua. Kadang-kadang ada makmum misalnya syak sama ada tadi rakaat pertama ada baca Fatihah tak baca Fatihah. Nama syak dalam solat ni muskilah ya. Jadi dia tambahkan ini satu rakaat. So, ini bagi macam untuk solat jahriyah. Ya. Kita boleh. Kalau macam solat sir, ya. Jadi untuk imamnya naik kelima. Masa kita yang terlupa, bukan kita yang terlupa sebab kita sir kan. Jadi adakah harus kita ikut? Kita tak boleh ikut imamnya. Tak, imam kalau naik pada rakaat kelima kita tak boleh ikut. Kalau kita ikut batal solat kita. Kalau kita tahu ini rakaat yang kelima tak boleh ikut. Kalau kita ikutnya batal solat kita. Jadi makmum sepatutnya mengatakan subhanallah, ingatkan imam yang dia naik pada rakaat yang kelima. Tapi kadang-kadang imam dia teruskan Dia baca doa tu masuk surah. Oh. Ya, Pasal tadi masuk surah. Tapi Bilal tu cakap subhanallah. Biasa kalau macam gini makmum akan particular kan. Dia jarang-jarang ni orang boleh terlepas Fatihah. Tapi kalau Syria ada kemungkinan. Tetapi masalahnya zaman sekarang kalau kita buat macam gini orang keliru. Betul tak? Cuba bayangkan imam naik pada rakaat kelima. Kan makmum kat belakang akan subhanallah. Ada makmum yang ni mungkin tak tahu apa nak buat. Itu sebab kalau kita jadi imam ni, ini pun daripada perkara kita kena faham ya. Kita jadi imam ni tanggungjawab ni. Kita nak pastikan yang ni kita maksudnya alert. Sebab lebih-lebih lagi kalau jemaah ramai kan, dia boleh menyebabkan masalah besar. Cuba bayangkan kalau solat macam solat
kat belakang misalnya 1,000 orang, 2,000 orang misalnya. Ada sebahagian jemaah misalnya tak lihat imam. Imam pula melakukan kesilapan. Jadi dia boleh menyebabkan masalah yang ni. Itu sebab berkenaan menjadi imam ni, ulama-ulama kita meletakkan syarat. Kalau orang yang sentiasa lupa gini, lebih afdal yang ni tidak menjadi imam. Nampak tak? Jadi makmum. Dia lebih selamat yang ni maksudnya. Ayuh. Cabang sunnah masuk solat dengan gesit. Sebab Allah mencela orang yang meninggalkan solat dalam firman-Nya yang artinya apabila mereka melakukan solat maka dengan malas-malas. Sekarang kita dah habis membicarakan tentang rukun-rukun solat. Jadi maksudnya sekarang ini kita dah habis dah. Masya Allah, akhir sekali kita membicarakan tentang tertib. Ini adalah rukun yang ke-14. Jadi alhamdulillah, yang ini maksudnya kita memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah habis membahaskan tentang rukun-rukun solat. Selepas itu penulis ini membicarakan tentang perkara-perkara yang disunatkan. Dan daripada perkara yang ini, yang penting sekali adalah khusyuk. Penulis ini mengatakan, maka perlu kita masuk ke dalam solat dalam keadaan nasyat. Ini dalam bahasa Arab ini, nasyat ini maksudnya dalam keadaan macam apa, kita betul-betul boleh fokus dan alert. Bukan masuk ini ke dalam solat dalam keadaan fikiran kita terganggu, ataupun kita dalam keadaan misalnya ni kita sedang memikirkan satu perkara misalnya. Ini semua akan menyebabkan kita dalam solat nanti terbawa fikiran ini. Tapi yang dimaksudkan dengan nasyat di sini adalah maksudnya kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan kita boleh fokus, dalam keadaan ini kita tak ada macam apa pemikiran yang rumit yang ini diminda misalnya. Ini yang dimaksudkan di sini. Maka digalakkan kita masuk ke dalam solat dalam keadaan seperti ini. Ayuh. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mencela kaum munafikin. Kita ada ayat dalam Al-Quran, Allah mengatakan, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka mendirikan salat, mereka melakukan salat dalam keadaan malas. Yakni maksudnya mereka tak suka melakukan salat, tapi mereka seolah-olah macam memaksa diri mereka untuk melakukan salat. Dan mereka melakukan salat pun Allah mengatakan yura'unan nas, sebab mereka nak menunjuk-nunjuk kepada manusia. Ini adalah golongan munafik yang melakukan salat, akan tetapi mereka malas dalam pelaksanaan salat mereka. Maka kita sebagai orang Islam, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita, apabila kita masuk ke dalam salat, maka perlu ada persiapan sebelum kita melakukan salat. Jadi ulama-ulama kita membicarakan tentang sunat-sunat sebelum salat, dan kita ada sunat-sunat dalam salat, dan kita ada sunat-sunat selepas salat. Daripada sunat-sunat sebelum salat adalah kita melakukan persiapan untuk kita melakukan salat. Kita melakukan persiapan ini untuk kita melakukan salat. Yang ini maksudnya kita mengambil wudu dengan baik, dan kita memakai pakaian dalam keadaan hati kita tenang, dan dalam keadaannya kita dapat menumpukan kepada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Ini semua adalah daripada adab-adab sebelum kita melakukan salat. Sebab dia akan membantu khusyuk. Dia akan membantu kita mendapatkan khusyuk dalam salat. Ayuh. Dan dengan hati yang terlepas dari berbagai urusan. Sebab hal itu lebih dekat dengan kekhusyuan. Lebih dekat kepada khusyuk, supaya kita meninggalkan perkara-perkara yang dapat bergunsingkan fikiran. Kalau sekiranya seorang yang faqih, ahli fikih, kalau dia melakukan salat, tidak sepatutnya dia memikirkan tentang masalah-masalah fikih dalam salat. Jadi misalnya dia masuk ke dalam salat, dia fikir tentang rukun-rukun salat ke, ataupun dia fikir tentang bab puasa ke, ataupun bab zakat ke, ataupun dan sebagainya. Ini tidak sepatutnya. Sebab ini dapat menghindarkan dia mendapat khusyuk. Walaupun dia perkara yang baik. Nampak tak? Sebab dia tak ada kena-mengena dengan salat. Walaupun kita mengatakan dia sedang ulang kaji misalnya masalah fikih ataupun ilmu tasawuf dan sebagainya. Maka ini adalah perkara yang tidak sangkut paut dengan salat. Maka di sini penulis mengatakan dia mesti memikirkan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan salat. Yakni kalau dia baca Fatihah, dia renungkan bacaan Fatihah. Dia baca surah, maka dia merenungkan bacaan surah. Dia melakukan takbir, dia merenungkan takbir. Dia melakukan rukuk, dia merenungkan rukuk dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini ya. Ada soalan. Ya. Ada soalan dari jemaah. Okey. Jemaah tanya, Afwan Ustaz, boleh minta Ustaz tunjukkan merenggangkan jari ketika mengangkat jari telunjuk. Last week the view was blocked. Merenggangkan jari. Minggu lepas Ustaz menunjukkan merenggangkan jari ketika mengangkat jari telunjuk.
pertama sekali tangan kiri kita merapatkan. Tangan kiri kita merapatkan, kita letak ini atas kita punya lutut kita. Jadi ujung jari kita ini sama dengan kita punya level of lutut. Ini bagi tangan kiri. Manakala tangan kanan kita genggamkan 3 jari ini. 3 jari ini kita genggamkan. Jadi kita tidak genggam jari telunjuk. Jari telunjuk kita melakukan seperti ini. Apabila kita mulakan, kita habis salam. Jadi saya harap insya-Allah terang insya-Allah. Tak ada lagi Satu lagi. Jadi wallahu alam, insya-Allah kalau tidak ada apa-apa kita akan berhenti di sini. Saya fikir sebelum ini nak masuk bab puasa. Tapi masalahnya Fathul Mu'in ini, kalau bab puasa ini saya rasa wallahu alam ini mungkin memerlukan 3 bulan kalau nak habis. Sebab dia punya bab ru'yah saja saya lihat berkenaan dengan melihat anak bulan saja. Saya rasa mungkin ambil 2 kelas. Jadi insya-Allah apa yang saya akan lakukan, saya akan gunakan kitab lain. Tapi bukan kita akan teruskan Fathul Mu'in maksudnya. Tetapi pada hari Jumaat kita ada, saya menggunakan kitab Fathul Qarib. Sekarang kita dah bab muamalat. Jadi saya memikirkan mungkin pada hari Jumaat mungkin boleh masuk balik pada bab puasa daripada kitab Fathul Qarib. Fathul Qarib ni dia ringkas sikit. Ataupun kitab Zubat, wallahu alam begitulah. Tapi kalau Fathul Mu'in kita memerlukan masa, itu masalahnya. Saya rasa lebih afdal memandangkan kita sekarang sudah masuk Syaban. Itu macam crash course. Apa dia? Crash course. Muka surat 18. Kita bertahap. Jadi kitab Zubat kita telah sampai pada kitab Taharah. Ayuh. Afwan, lupa nama. Ayo. Kitab Taharah. Fa inna ma yasahu tarhirun bima dinina ma'a ahli putri unsa wa zakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartali qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa ila atqiya ulama nahsa bil khairi wa nutfa kulla syar. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكرم بالرضا منك العيون رب عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رزق المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تمشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الرب اللهم اهدنا بالهدى وجعلنا ممن يساعد في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمره وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله بالبدء والتناهي وإلى الرحمن ويختم لنا بالحسنى ويخيم ويطلب عافية ويوسع شأنه كله ظاهرا باطنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتح إن شاء الله. ربنا تقبل دعانا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم واختم الصالحات عملا ادم الله يكرم بفضل سبحان ربك بالعزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.